مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita doa sama-sama dan zikir sama-sama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, sesungguhnya kami berpagi-pagi ini disebabkan Engkau, dan kami berpetang-petang disebabkan Engkau, dan kami hidup disebabkan Engkau, dan kami mati disebabkan Engkau, dan kepada Engkaulah kami dibangkitkan. Yang saya hormati jawatan kuasa masjid, juga saya hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. InsyaAllah pagi ini kita akan sambung tadabbur kita menerusi surah An-Naba, surah yang ke-78, ayat yang ke-31 hingga 40 insya-Allah. Dan pagi ini adalah kuliah kita yang terakhirlah untuk sesi Ramadan ini. InsyaAllah jika tidak ada adal, kita akan sambung tadabbur kita selepas daripada Ramadan nanti insya-Allah. Baik, mari kita lihat muka surat 583. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Okey, kita tengok dulu 7 ayat ini. Jadi apa maksud inna lil muttaqina mafaza? Sesungguhnya, inna sesungguhnya, li kat sini maksudnya dikhususkan. Li kat sini maksudnya apa? Bagi kat sini dengan maksud dikhususkan kepada siapa? Orang-orang yang bertakwa. Mafaza maksudnya apa dia? Kemenangan. Diambil daripada perkataan al-fauz. Jadi bagi orang-orang yang bertakwa, Allah berikan kemenangan. Minggu lepas kita bincang, kalau bagi orang-orang yang melampaui batas, tengok ayat yang ke-21, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Jadi ada 2 perkara Allah sebut kat sini. Minggu lepas kita dah mendengar peringatan Allah berupa ancaman-ancaman di dalam neraka. Itu disebut sebagai at-tarhib, ancaman.
Jadi Allah sebutkan dalam neraka dulu apa dia kita bincang. Mereka duduk dalam neraka itu dalam keadaan berapa, satu hukup tu berapa juta tahun kita bincang. Kan? Banyak. Ratus juta tahun kan? Itu kalau satu hukup. Tapi mereka duduk dalam neraka ahqaba. Berhukup-hukup. Macam kita kata berabad-abad. Tapi kiraannya kiraan di akhirat. Dalam neraka mereka tidak merasai sejuk dan tak dapat minum kecuali air daripada air nanah. Itu yang Allah sebutkan minggu lepas kita lihat. Sekarang Allah cerita pula tentang orang yang mendapat kejayaan, iaitu orang-orang yang bertakwa. Sebelum daripada kita tadabbur tentang surah An-Naba ni, kita dah bincang dah satu ayat ataupun beberapa ayat berkaitan dengan puasa. Bermula daripada ayat 183 surah Al-Baqarah dulu, yang Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan kita dah bincang dah apa maksud takwa. Apa maksud takwa? Kita ni masjid muttaqin, masjid bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa maksud dia apa tuan-tuan? Takwa tu maksudnya perisai. Takwa tu maksudnya adalah perbuatan kita melindungi diri kita dengan sesuatu. Bila kita lindung diri kita dengan sesuatu, itu namanya takwa. Jadi orang yang bertakwa ialah orang yang melindungi diri dia daripada azab Allah dengan sesuatu. Dengan apa dia gunakan sebagai pelindung dia? Al-Quran. Dengan apa? Al-Quran. Surah Al-Baqarah depan sekali, apa Allah sebut? Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu iaitu Alkitab itu tiada sebarang keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa dia jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dia untuk selamatkan dirinya daripada dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Jadi kalau kita sebut panjang, sesungguhnya bagi orang-orang yang melindungi dirinya daripada api neraka dengan mengikut petunjuk Al-Quran itu, mafaza, dia akan memperolehi kejayaan. Jelas tak begitu? Baru kita nampak siapa orang bertakwa. Kalau tidak, apa tu takwa? Takwalah. Takwa apa? Takwa. Takkan jawapan kita begitu kan? Takwa ialah orang yang dia memelihara diri dia dengan Al-Quran yang Allah berikan kepadanya, daripada dia dicampakkan ke dalam kebinasaan api neraka. Jadi orang yang berjaya sebenar-benarnya ialah orang yang mengikut petunjuk Al-Quran ini. Dan apa takrif kejayaan? Kejayaan ialah apabila diselamatkan oleh Allah daripada azab neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Itulah maksud kejayaan yang sebenar-benarnya. Kalau orang tanya diri kita, kalau kita seorang ayah, seorang guru, kita nak cerita soal kejayaan, ceritalah kejayaan yang sebenar ini. Cuba tengok dalam surah 3. Ayat 183. Ayat 185. 3:185. Muka surat 74. Muka surat 74 ayat 185. Inilah dia, dalam ayat ini Allah sebutkan ta'rif kejayaan yang sebenarnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa inna
innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi Allah kata tiap-tiap jiwa itu pasti akan merasai kematian. Jadi sebenarnya kita ni di hadapan kita yang menanti adalah kematian. Suatu Nabi selalu cerita betul-betul. Sahabat-sahabat dia kata apa? Kalau dia bermajlis dengan Nabi, bila Nabi cerita tentang syurga kepada mereka, mereka nampak syurga tu seakan-akan di hadapan mereka. Maksudnya mereka sedaya upaya untuk memahami Al-Quran itu, dan Nabi pula sungguh-sungguh nak cerita kepada mereka tentang syurga. Sebab Nabi telah diperlihatkan, antaranya ketika Nabi Mi'raj, Nabi telah diperlihatkan sebahagian nikmat-nikmat dalam syurga. Nabi orang yang pernah melihat sebahagiannya. Lalu Nabi turun selepas Mi'raj, Nabi bersemangat nak bawa sahabat-sahabat yang dia sayang itu masuk syurga. Dan Nabi juga pernah diperlihatkan azab neraka. Jadi bila Nabi ceritakan kepada sahabat-sahabat, mereka kata kami nampak neraka seolah-olah dekat dengan kami. Jadi kat sini Allah kata apa dia? Setiap manusia akan merasai kematian. Jadi selepas mati itulah tempat yang kita akan pergi menuju kepada syurga ataupun neraka. Bukan lama pun hidup ni nak dibandingkan dengan satu hukup di akhirat apabila orang itu dicampak dalam neraka. Satu hukup 70 tahun di akhirat. 70 kali 12 kali 30 hari kali 1000 tahun. Itulah satu hukup di akhirat. Itu macam minggu lepas. Tapi kalau ahqabah tu jamak dia. Tak tahu berapa juta tahun, ratus juta tahun, bilion juta tahun agaknya. Mereka berada dalam neraka, na'udzubillah. Rugi, sangat rugi. Jadi Allah kata, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya tidak lain, kamu akan disempurnakan balasan-balasan kamu pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz. Apa maksud faz? Maka benar-benar dia telah berjaya, dia telah selamat. Jadi tempat kejayaan tu disebut apa? Mafaza tadi. Inna lil muttaqina mafaza. Jadi tempat orang yang boleh kejayaan tu maksud dia apa dia? Orang yang Allah selamatkan dia daripada api neraka dan Allah masukkan dia ke dalam syurga. Allah ingatkan kepada kita, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kita nak pergi ke syurga ni dalam keadaan kita nampak syurga ni. Dalam Quran Allah ceritakan. Tetapi ingat, ada penghalang-penghalang dia. Yang manusia tu kadang-kadang kecenderungannya teramat sangat kepada apa dia? Kepada kehidupan dunia ini. Jadi Allah ingatkan, dan tidak lain, kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang al-ghurur, yang memperdayakan, yang menipu. Kita bagi analogi dulu apa dia? Nak pergi ke satu destinasi, bawa satu duit, sejumlah duit, nak beli barang dekat ujung sana tu. Tapi on the way tu nampak sale ini, nampak sale itu. Akhir sekali nak beli baju raya dah tak dapat dah. Beli dulu kuih raya, beli dulu bantal raya ke apa, contohlah. Jadi dia tertipu dengan apa? On the way tu. Macam nak bayar kat kaunter. Contohlah, ni marketing dunia tak apalah. Tapi itu strategi. Nak bayar kat kaunter, ambil sekali apa dia? KitKat depan dia tu. Kan? Kenapa diletak KitKat kat depan tu, dah nak bayar dah ni. Elok-elok harga kita nak beli bajet RM50, kena juga RM60. Lagi RM10 tu mana datang, anak ambil coklat. Lepas tu yang kecil pula ambil apa, keropok ke apa yang disusun di hadapan kaunter. Terpedaya, akhirnya bayar lebih. Itu tak apalah, dekat dunia tak rugi.
Tapi ke akhirat, on the way nak pergi syurga, tertipu dengan apa? Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi tadi masa kita solat subuh, imam kita hari ini Haji Razak bacakan kepada kita 10 ayat terakhir surah Ali Imran tu. Di situ ada peringatan. Cuba tengok ayat yang ke-196 dan 197. 196, 197. Jadi Allah dah ingatkan dah kepada kita. Jangan melihat kejayaan itu dengan melihat hasil kebendaan di dunia ini. Itu faham apa? Hari ini kita panggil faham apa tu? Melihat benda sebagai dia punya kayu ukur. Benda bahasa Inggeris apa? Material kan? Jadi difaham sebagai materialisme. Faham kebendaan. Apa maksud faham kebendaan? Nampak baru terdorong. Dia lain daripada syurga. Syurga nampak tak? Syurga nampak dengan mata hati. Tapi dunia ni kesenangan tu memang Allah bagi nampak sebagai bentuk ujian. Dan Allah bagi pula kepada orang-orang yang cintakan dunia ini melimpah ruah rezeki yang dia dapat, terutama orang-orang yang ingkar kepada Allah. Tengok Allah kata apa ayat 196. Kita baca sama-sama surah yang sama. Tadi kita didengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Wa bi'sal mihad. Jadi Allah kata apa di sini? Janganlah kamu terpedaya dengan apa dia? Taqallubu, pergi baliknya. Siapa orang-orang yang ingkar dalam negeri kamu? Tengok hebat bangsa tu, kaum tu, maju dah ke hadapan. Tengok kereta dia besar-besar, rumah dia besar-besar. Awas. Bukan itu takrif kejayaan yang Allah berikan kepada kita. Apa kejayaan sebenar? Selamat di akhirat. Yang itu dulu. Maksudnya bukan dikira sebagai kejayaan dunia itu sebagai ukuran. Tapi lihat bagaimana akidah dia. Tak kena ni, mereka tak beriman kepada Allah. Jadi nak tengok siapa? Kembalilah tengok kepada Nabi dan para sahabat. Bukan tengok orang-orang di hadapan kita hari ini. Sebab hatta orang yang kita nampak soleh sekalipun, sebab tu kita adabnya bila kita doakan kepada orang yang soleh, kita tak boleh sanjung tinggi-tinggi. Kita kata apa dia? Hafizahullah. Kan? Perasan tak? Kita akan sebut yang saya hormati tuan guru kita, belakang kena sebut Hafizahullah. Maksud Hafizahullah, semoga Allah menjaga dia. Sebab selagi hidup tu belum tentu lagi. Kan dalam hadis Nabi sebutkan apa dia? Ada orang tu dia beramal kehidupannya dengan amalan ahli syurga, sejengkal, sehasta nak masuk syurga, takdir mendahului, dia melakukan amal ahli neraka, maka dicampak dalam neraka. Selagi orang tu belum mati, dia belum berjaya lagi. Dia belum berjaya lagi. Berjaya ialah lepas dia mati. Jadi siapa orang-orang yang dah berjaya? Itulah di golongan Nabi dan para sahabat. Jadi kita kena kenal mereka. Mereka itulah menjadi kita punya apa dia? Idola. Idola ni ada dua. Satu idola ni maksudnya sembahan. Bukan idola yang sembahan lah. Idola sebagai kita punya apa? Uswatun hasanah. Suri tauladan. Mereka lah orang-orang yang bertakwa, yang mesti dijadikan sebagai apa? Contoh kepada kita. Tengok surah 39. Belum habis lagi. Betul Allah kata apa dia? Mata'un qalilun. Mereka itu munda-mandi dapat kejayaan. Kata Allah, mata'un qalil. Kesenangan yang mereka dapat itu sedikit je sebenarnya dibandingkan akhirat. Kenapa kamu terpedaya dengan urusan ini? Oh, jadi kami tak perlu kaya ke? Bukan tak perlu kaya, tapi bukan macam hidup mereka itu. Carilah kehidupan dunia ini untuk dibelanjakan balik sehabisnya untuk akhirat kita. Sebab mereka hanya dapat kesenangan yang mereka kumpul tu sedikit, summa ma'wahum jahannam. Kemudian tempat mereka untuk berlindung ialah neraka jahannam. Rugi tak? Wa bi'sal mihad, itulah seburuk-buruk tempat kembali.
Jadi contoh kita mesti muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Mudah-mudahan kita ni jemaah Masjid Muttaqin, contoh kita kenal siapa yang bertakwa. Tengok surah 39. Ayat 33. 39, 33. Muka surat 462. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Wallazi jaa'a bis-sidqi, dan orang yang ia datang membawa al-sidqi, kebenaran, iaitu Al-Quran. Siapa dalam kurungan terjemahan dia kata? Nabi Muhammad. Kemudian Allah kata pula wasaddaqa bih, dan orang yang membenarkannya. Membenarkan tu iaitu dia beriman dan dia melaksanakan apa yang Nabi itu bawa. Siapa mereka yang membenarkan Al-Quran pada zaman awal-awal Al-Quran diturunkan? Para sahabat. Kemudian Allah rangkumkan mereka itu sebagai apa? Ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi masa kita baca dalam surah An-Naba, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu tempat kejayaannya adalah syurga. Jadi kita dah dapat dah siapa contoh dia, siapa role model dia, iaitu Nabi yang membawa Al-Quran ini dan orang-orang yang membenarkan Al-Quran. Sebab tu tadi kita kata orang bertakwa ialah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai perisai dia. Dan jangan tertipu dengan apa dia? Kebendaan yang kamu nampak dekat dunia ni. Carilah nilai-nilai syurga, bukan nilai, habuan-habuan syurga yang Allah nak beri kepada kita. Jadi Allah ceritakan selepas ayat 31 ni, kita lihat apa yang Allah nak beri kepada ahli syurga supaya kita nak masuk ke dalam syurga. Tapi dengan syarat apa dia? Bawa Al-Quran dalam kehidupan kita. Pegang teguh, pegang sungguh-sungguh dengan Al-Quran ini. Jadi selepas Allah kata innalil muttaqina mafaza, apa yang Allah sediakan dalam syurga bagi ahli syurga, bagi orang yang bertakwa. Baik, tengok ayat 32 surah An-Naba. Dalam tempat kejayaan tersebut, mereka diberikan apa? Hadaiq. Hadaiq jamak kepada hadiqah, iaitu kebun. Wa a'naban, dan Allah khususkan kebun tu, kebun-kebun hadaiq, maksudnya banyak jenis buah-buahan yang Allah sediakan dalam syurga. Dan antara yang menarik perhatian orang Arab ialah anggur. Kalau kita kata orang Melayu, kita suka apa? Orang Perak? Oh, durian. Masya-Allah. Macam mana sifat buah dalam syurga? Tidak bermusim dan tidak terlarang untuk makan. Siapa yang larang kita makan dekat dunia ni? Siapa yang larang tuan-tuan makan buah durian dekat dunia ni? Ada doktor kat sini? Tapi itu kerana doktor sayang, bukan doktor tak suka kita. Doktor kata, pakcik jangan makan banyak sangat.
Itu biasalah. Tu sebab kat dunia. Dekat akhirat dia tak ada sakit dah. Jadi siapa nak larang lagi? Doktor pun nak rehat dalam syurga. Jadi tengok dalam surah 56. Ayat yang ke-32, 33. Surah 56, ayat 32, 33. Muka surat 535. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Jadi apa Allah sebut dalam ayat ni? Dan buah-buahan di dalam syurga tu kathirah, banyak. La maqtu'atin, dia tidak bermusim, tidak putus. Wala mamnu'ah, dan tidak dilarang untuk memakannya. Kalau dekat bumi, kalau bukan kebun kita, terlarang lah. Lepas tu ada musim pula tu. Itu antara sifat buah dalam syurga. Jadi nak makan bila-bila masa yang kita kehendaki. Dan ingat, makanan tersebut pula dalam syurga, dia punya nikmat dia semakin lama, dia semakin baik, semakin nikmat. Sebab tu ahli syurga bila dia makan syurga, dia kata, ini macam buah semalam. Dia hairan. Sebab apa? Makan hari ni lagi sedap. Dia makan durian yang sama macam dekat dunia, tapi lagi sedap daripada dekat dunia. Makan durian yang sama pada hari ini di dalam syurga, besok dia makan lebih sedap. Sebab nikmat dalam syurga ni dia